Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaba. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal ulama'is salihin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada ibu-ibu dan bapa dan kepada saudara-saudari yang dihormati sekalian, dan pula kepada penonton-penonton kita yang disayangi, lagi pula alhamdulillah pada malam penuh dengan rahmat dan penuh dengan rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dapat kita boleh duduk ataupun boleh kita beramal di awal-awal bagi bulan Zulhijjah. Dikatakan awal malam ataupun awal bulan yang Allah Taala cucurkan daripada rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana awal bulan daripada bulan Zulhijjah ini, Allah Taala sangat bergana-ganakan amalan kita dan taat kita, lebih-lebih lagi pada hari ke-9 daripada bulan Arafah. Maka di situ orang panggil hari yang Allah Ta'ala paling suka dan hari yang Allah Ta'ala paling sayang. Jadi ibu bapa, alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kitanya semua tu kita duk bacanya tertengah sejarah Nabi dan pula daripada kisah Nabi. Kemudian semalam kita nak baca dulu lebih kurang sikit sebanyak tertengah masalah daripada orang-orang Arab Quraisy membina akan Baitullah. Yakni dikatakan rumah hak mula-mula ditapak dan dibinakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ni dikatakan awal-awal rumah yang dibinakan oleh Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Baitullah saat itu pada awal-awal dulu, awal pada masa Nabi Ibrahim dan sudah dibinakan oleh Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita cerita semalam. Maka tinggi dia 9 meter 9 mil. Lepas pada tu kerana kedatangan oleh kebakaran oleh api dan datanglah oleh banjir dan aibah, maka Baitullah saat itu bergetak dan Baitullah tu mengekah dan Baitullah tu saat itu ia jadi lemah. Maka orang-orang Arab saat itu dalam Mekah musyarak gimari, kan mari kita nak buat lagu mana untuk nak membeki ke ataupun kita nak merutuh. Dia di dalam orang-orang Arab saat itu, dia saat itu dia saat itu pakat gi mari gapo gitu ini, kata kita nak memperbaikikan akan Baitullah. Kemudian apabila beki saat itu tambah pula daripada asal. Sebab tu dia katanya walamma tammal bina'u 18 zira'an bihaitsu zida fi an aslihi tis'atu azra'in. Jadi Baitullah pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam ialah Baitullah tu tinggi dia 9 meter. Kemudian mari pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Baitullah saat itu dia sangat lemah, lagi pula retak, lagi pula dia tu mengekah, maka dibina semula oleh orang Arab untuk islah dan memperbaiki. Maka tinggi lebih pada dia 9 pula. Makna 9 kacau 9 buat 9 jadi tingginya 18. Hak dah sekarang learning dikatakan 18 meter dan 18 mil. Ibu bapa,
Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala saat itu apabila lagu tu apabila orang Arab sudah binakan Baitullah daripada 9 Mei, maka tambah pula 9 Mei, lepas daripada tu dimenekatkan pintu Kaabah, diakid pintu Kaabah tinggi daripada bombing, sekira nak naik kepada Kaabah saat itu kena pakai tangga. Kemudian orang Arab kepada tu nak meletakkan Hajarul Aswad, yakni batu yang hitam. Apabila nak letak Al-Hajarul Aswad, kemudian timbullah perkelahian, timbullah perbalahan, timbullah perselisihan di antara orang-orang Arab. Maka aku nak tak, mung nak tak, aku nak tak. Maka adalah seorang daripada orang Arab yang tua nisbah umur ataupun daripada awusu daripada orang Arab, ialah kena pada Abu Umayyah Ibnul Mughirah. Maka dia wilah panengi, dia kata fuak Musa balah fuak Musa selisih masalah orang nak letak Al-Hajarul Aswad, Musa ambil di antara kamu siapa dia patutnya hak nak meletakkan Al-Hajarul Aswad. Maka kata mereka itu, kami menyerahkan kerjaan ini bagi orang yang awal masuk kepada Masjidil Haram. Maka orang yang masuk kena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kena kepada Nabi tu orang awal masuk, lagi pula dapat keputusan siapa dia kau yang nak letak Hajar Aswad di bucu Baitullah. Apabila keputusan itu Nabi SAW dikatakan orang yang masuk pada Baitullah, fatma'annal jami'u lahu lima ya'hadunahu fihi minal amanati wasidqil hadisi. Jadi keputusan orang yang awal masuk pada Baitullah, kerana orang Arab di antara Quraisy, di antara Kinanah, di antara Qais, pakak duk berubuk, pakak duk berselisih tentang nokta Al-Hajarul Aswad. Maka Al-Hajarul Aswad asal dia tu batu hitam ibu apa. Amo nak cerita masalah Al-Hajarul Aswad. Kerana pola ni panggil Al-Hajarul Aswad yang duk bucu tepi pintu Kaabah ataupun di tepi Multazam tu nama Al-Hajarul Aswad, yakni batu hitam. Asal batu ni datang daripada langit, datang daripada syurga, dia tu putih, asal dia tu putih. Tapi kerana manusia duk kucuk dia, duk siung dia, duk kucuk dia, duk siung dia, maka dosa manusia tu terlekatnya di batu-batu saat ni tu, maka jadi hitam. Sebab tu kamar dia sekarang dikatakan batu yang hitam, Al-Hajarul Aswad. Kamar dia apabila nak letakkan batu ni di bucu Baitullah, maka timbulkan perpecahan, timbulkan bermasalah, dan timbulkan masalah di antara orang-orang Arab pakak bubuk ku nak tak. Sebab apa? Nak kata kawal orang letaknya supaya kita lah kampung nak tak satu perkara yang mulia, nak wis siapa dia yang buka, siapa dia meletak, pakak dia berebut situ. Kamar dia timbullah daripada satu orang yang tua daripada orang Quraisy, dia kata memputuslah puak mung ketaklah siapa dia, mulatiklah siapa dia, mureda saudara siapa dia. Maka jawab mereka tanakilul amra, yakni li awwali dakhilin, kami menyerah kerjaan ini bagi orang yang masuk Masjid Haram mula-mula siapa dia. Kamar dia masuk ketika tu takdir Allah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi itu masuk kepada Baitullah ataupun masuk pada Masjidil Haram, fatma'annal jami'u lahu, maka jadi tetaplah dan tenanglah oleh sekaliannya daripada orang Arab pun jadi tetap, jadi puas hatilah lahu baginya, bagi Nabi. Jadi puas hatilah orang Arab tahu tak apa ke Muhammad, kerana Muhammad dikatakan aminun, orang yang dipercayai, kita boleh percaya dengan dia, makmunun, dan dipercayai kan akan dia seorang yang dipercayai, seorang yang amin, orang yang boleh percaya dan pula dipercayai kan akan dia. Maka orang Arab pun puas hati apabila putusnya, kata Nabi lah buat putusnya, siapa dia yang nak letakkan Baitullah, nak letakkan Al-Hajarul Aswad di bucu Baitullah. Kenapa? Boleh orang Arab tu puas hati dengan masalah Nabi tu jadi orang yang buat putusnya, lima ya'hadunahu, kerana barang yang mereka tu mengenali, kerana barang yang mereka itu tahu, kena hu akan Nabi, kerana demo tu kena Muhammad ni. Fuak-fuak Arab Quraisy dia kena Muhammad, dia kena Nabi, kerana dia tahu cucu Abdul Muttalib dan pula daripada anak saudara Abu Talib, anak saudara bagi Abbas, mereka kena Muhammad ni siapa dia. Gapo dia bagi fuak-fuak Arab ni kena? Minal amanati, daripada masalah amanah Nabi. Nabi bukan satu orang yang kena. Nabi ni satu orang amanah. Sebab tu hari ni kita kena ada amanah. Tapi di akhir zaman ni amanah payah sangat ibu bapa. Saudara-saudari, amanah ni paling susah sekali. Lebih-lebih lagi masalah duit.
Ni amo nak gapo orang panggil kita nak gapo nak memberati sini sikit. Jadi Nabi kita dikatakan satu orang yang amanah. Orang-orang Arab terkenal dan masyhur dan telatah kata Muhammad cucu Abdul Muttalib ni daripada orang ada amanah. Boleh percaya dengan kata dia, dengan perbuatan dia, dengan tutur kata, boleh percaya. Kemudian amba nak seling sini sikit, masalah di akhir zaman ni, hujung-hujung korong yang ke-15 ni, amanah banyak tak ada. Di kalangan orang kita kalau kecek sekadar depan amanah, sekadar depan kecek comel ketika kita nak pergi bertai duit orang. Allah kecek manis leting. Bila kecek tas bulan ya kawai penyer duit demo 10,000. 2 minggu ya kawai penyer duit demo 2,000. Siapa misalnya kita tak sapa sebulan ataupun sapa 2 minggu, hak ikat perjanjian tu, maka tak ada royak po, tak ada kecek po. Jumpa dengan tuai duit mula tak tegar, mula wak gapo? Wak silu-silu, lari-lari bahasa. Kalau telefon pun katuk dah telefon. Ni orang panggil di akhir zaman, Allah Subhanahu Wa Taala sudah cabut sifat amanah ni. Masalah amanah ni penting berapa. Kalau jadi pemimpin, kalau jadi ketua kampung, kalau jadi apa sajalah daripada ketua, daripada apa, kalau tak ada amanah, makna kata orang ni kita nak percayai dengan dia tak boleh. Lagi pula orang-orang Arab dia kenal Nabi tu wasidqil hadithi, orang yang benar di segi cakapan. Makna kata Nabi SAW orang yang benar cakap benarkan cakap dan pula dia tu satu orang yang boleh percaya di segi cakap dia tak pernah bohong, dia tak pernah berdusta dan pula dia tak pernah kecek silat dengan orang. Wa qalu dan kata orang Arab hazal aminu, bermula ini amin ni, yakni Nabi SAW ni satu orang yang boleh dipercayai, boleh kita percaya. Ya kecek gapo, ya tak silap, ya kecek gapo, ya tak berdusta, ya kecek gapo, ya tak bohong. Radinahu karadainahu, tapun radinahu, kami redha akan dia, akan Muhammad ni. Hadza Muhammad, bermula ini ialah kena kepada Muhammad. Kami redha dengan dia, kami puas hati dengan dia. Orang yang buat putus siapa dia ke? Orang yang nak mengakad al-hajarul aswad gi kepada Baitullah ataupun bucu Baitullah. Baitullah. Li'annahum kana bosa mereka itu orang-orang Arab ni, kanu ada mereka itu yatahakamuna ilai, berhukumlah dan bertetaplah mereka itu kepadanya, kepada Nabi. Makna mereka itu teguh dan tegak dengan Nabi. Apabila keputusan mereka nak Nabi ni lah buat putusan kata orang yang gapo, yang nak gapo, yang nak letakkan siapa dia, buat putusan kata piyakah orang yang nak letak al-hajarul aswad di bucu Baitullah, maka demo ni pun berteguhlah, bertetaplah, puas hatilah dengan gapo, dengan putusan satu nafuk demo saat ni daripada orang tua kata mu pilihlah, mu coraklah, mu ambillah siapa dia seorang orang mu puas hati. Lepas tu dia itulah yang letak. Maka tiba-tiba mereka buat putusan, awal-awal orang masuk Masjidul Haram, orang itulah buat putusan. Maka jatuh kena kepada Nabi. Maka demo pun puas hati dengan Nabi SAW. Kerana apa demo tu teguh dan puas hati dan tegak dengan Nabi. Idh kana la yudari wa la yumari. Kerana dimakan itu, kerana adalah Muhammad ini, Nabi Muhammad ni. Dia tu apa dia? La yudari, bukan orang yang duk berbelik pada cakap wala yumari, dan bukan orang yang duk belik pada cakap dan pula bukan pesing orang wahai balah gitu gini, dak. Nabi kita tak belik pada cakap dan Nabi kita saat ni tak jadi tak musing pada cakap bermusing dan berbelik pada cakap Nabi kita bukan daripada orang macam tu. Maka fok-fok Arab ya puas hati dan ya reda keputusan nak Nabi ni lah orang yang letak ataupun orang yang royak siapa dia kah orang yang nak letak al-hajarul aswad di bucu Baitullah. Kerana Nabi kita tak belik pada cakap lagi pula tak gapo, tak selerak pada cakap dan pula tak silap pada cakap. Patutnya la yudari, tak jadi musing, wala yumari, dan tak jadi belik pada cakap dan tuturan Nabi. Falamma akhbaruhul khabara bastaridaahu.
Dah. Maka tak kalau mencerita mereka itu mengkhabarkan fuk-fuk Arab akan dia akan Nabi. Dah. Mencerita akan Nabi. Dah. Al-khabar akan cerita begini kali kami semua ni pakat duk bertelikahnya ataupun duk berbalah bantahnya tentang masalah nak letak akan Al-Hajarul Aswad di bucu Baitillah, tapi kami tu tak boleh buat putusan. Maka nah fok-fok kami pun kecek dan ada satu yang tua daripada kami putusan orang yang awal-awal masuk Baitillah, orang itulah buat putusan. Dah. Apabila nah fok-fok Arab tu cerita ke Nabi, royak ke Nabi macam tu, Nabi saat ni tu nabasata ridaahu, membukalah ia Nabi. Ni nak yak bijak ke Nabi, bijak sana Nabi. Basata ridaahu, membukalah Nabi akan kain pakar dia, kain selindar dia. Kain selindar kain sebar ni lah. Duk tah bahu Nabi, Nabi pun buka macam apa kita sejadah tu, Nabi pun buka ridak dia, bukakan kain selindar dia, waqal, dan sebeda ia Nabi. Nabi pun sebeda. Sebeda kata ngana. Dah. Kata ngana, litakhuza kullu qabilatin binahiyatin minas thawbi. Ni tak yak bijak ke Nabi. Takut fok ni duk balah patu fok Arab pun duk cerita tu, kami saat ni tu duk berselisih. Duk balah Muhammad tetenya nak tak Hajar Aswad nah di bucu Baitillah, tapi di kalangan kami tu mung pun nak letak, aku pun nak letak, pakat nak pada kemuliaan wad'ul Hajaril Aswad tu pada bucu Baitillah. Maka nak buat putusan tak boleh, engkau lah orang yang putusan. Maka Nabi apabila faham daripada cerita orang Arab terhadap dia, maka Nabi pun ambil kain selindar dia, pos jadah tu Nabi buka. Tu basata ridaahu, membuka Nabi, mempelebar Nabi akan kain selindar dia, litakhuza kullu qabilatin, supaya mengambil oleh tiap-tiap qabilah binahiyatin, dengan bucu daripada pakaian. Nabi pun buka akan apa? Kain selindar dia. Lepas daripada tu Nabi pun buka. Apabila Nabi saat ni tu buka, dah. Selepas daripada Nabi tu buka saat ni tu, buka saat ni tu kan selindar dia, maka Nabi pun saat ni tu thumma wudi'a fihi al-hajaru, kemudian diletakkan pada kain selindar Nabi, kain selindar, kain sejadah Nabi. Maka Nabi buka, maka ambilkan batu Hajar Aswad diletak tengah bagi kain selindar, kain sejadah Nabi. Dah. Lepas pada tu wa amarahum, dan menyuruhlah ia Nabi akan mereka itu, akan orang Arab, biraf'ihi, dengan mengangkat akan dia akan Hajar Aswad, hatta tahu ila maudihi, hingga terhenti dan tersampai ila maudihi, kepada tepatnya, tepat bagi al-Hajaril Aswad. Fa akhazahu, maka mengambil akan dia akan Hajar Aswad, wa wada'ahu, dan meletaklah akan Hajar Aswad fihi, padanya, pada maudhi. Makna kan ibu apa? Deh. Jadi fo Arab duk gapo duk bergeger. Masalahnya nak letakkan Hajar Aswad saat itu, siapa dia orang yang nak meletaknya, siapa dia yang mulianya yang sepatut nak meletakkan Hajar Aswad di bucu Baitillah. Maka duk balah mari, maka timbul satu orang yang tua awusu daripada orang Arab Quraisy. Maka dia kata fok mumsorak, tengok siapa dia mureda, nak siapa dia orang yang letak daripada orang-orang mulia pada kamu. Maka mereka pun jawab kata, kita miknya orang mana hak masuk dalam Baitillah, masuk dalam Masjidul Haram mula-mula sekali, kita orang tu lah buat putusan. Apabila Nabi tahu cerita ni, maka Nabi saat ni tu pun nak bukakan ridak dia, bukakan masalah sejadah dia, maka ambil batu Hajar Aswad, maka tak tengah. Lepas pada tu panggil kumpulan-kumpulan Arab, pegikan sebucu sore. Pakai sebucu sore. Lepas pada tu nak pakai akikkan masalah Hajar Aswad. Mung pun boleh pergi bucu tu, ku pun boleh pergi, Quraisy pun boleh pergi, Kinanah pun boleh pergi, Gawa, Qais boleh pergi, lagi pula Hawazin boleh pergi Melaka. Maka wagikan batu di tepi Baitillah, pakat-pakat akak. Mana kata tak ada siapa dia. Nah, masalah terasa hati dengan siapa dia. Inilah daripada bijak sakno Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan fatanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deh.
itulah ibu bapa, lagi pula kita nak cerita lagi wa haza intahat hazil mushkilatul lati kasiran ma yakunu amsaluha sababan fi intishari hurubin hailatin bainal arab. Inilah orang panggil apabila selesai masalah di antara timurkan masalah di antara orang Arab, timur masyakil, timur masalah, timur gangguan, timur keliru, timurkan masalah jadi balah bantah di antara orang Arab. Oh, banyak sangatlah seumpama ini muskilah. Dah. Sababan ialah satu sebab dan punca fintisyari hurubin hailatin, pada bertabur dan timurlah oleh peperangi-peperangi bainal Arab, di antara orang Arab. Inilah punca-punca orang Arab. Nah, pecah dia dan masalah selisih dia, maka itu membawa kepada jadi timurkan peperangi yang orang panggil benda sikit-sikit dan benda yang pasal khamih-khamih, benda yang sikit-sikit, maka timurlah peperangi di antara orang-orang Arab itu. Tapi mujurnya laula ammanallahu alaihim biakilih. Tapi mujur mujur ke ana? Ammanallahu alaihim. Ni mujur ni, tepat mujur ni. Ammanallahu alaihim, bahawasa menikmatlah oleh Allah. Allah Ta'ala wi nikmat lagi. Tok si demo ni siapa perih duk berebut tertengi siapa dia kah patut nak ambil al-hajarul aswad saat ni tu, nak pergi letak di bucu Baitullah, maka timbul perbalahan, timbul perselisihan, timbulkan tak puas hati. Maka ketika tu adalah satu yang tua daripada orang Arab nama Umayyah ibn Mughirah. Dia kata lagu ni lah fok musarak tengok nak ambil siapa dia. Maka fok dia pun jawab ginilah, siapa dia yang masuk dalam sejak hari mula-mula, kita wi orang tu lah putusan. Tapi orang masuk mula kena pada Nabi SAW. Tapi mujurnya menikmat Allah Ta'ala di atas mereka itu dengan satu orang berakal, misli Abi Umayyah, yurshiduhum, menunjuki mereka itu ilal khair, kepada kebaikan, wa hakimin misli Rasul, dan yang bijak seumpama Rasul, yaqdi bainahum bima yurdi jami'ahum. Boleh menghukum di antara mereka dengan barang yang apa? Yang meredalah ia akan sekalian. Jadi Nabi boleh buat putusan di antara mereka dengan barang yang meredalah ia. Ia barang akan sekalian mereka. Maknanya mereka pun puas hati. Sama-sama puas hati. Sama puas hati. Arak Quraisy pun puas hati. Arak Kinanah puas hati. Arak-arak Qais pun puas hati. Lagi pula daripada Hawazin. Tapi puas hati mereka dengan perbuatan Nabi SAW. Jadi ibu bapa, jadi masalahnya kita nak royak belah-belah, ada mau tanya, ada mau suruh royak sikitnya. Belah-belah kita pergi belah-belah sejarah kita dan kisah kita. Jadi dia mau duk royaknya, duk tanya masalah, kita royak dah semalam. Jadi masalah dia mau tanya masalah tahnik. Nah, tahnik ni cara buka mulut. Amo nak royak sekali lagi, nak iadah sekali lagi, cara buka mulut. Nah, jadi malah dia mau tanya dah. Masalah kita royak malah dia mau tanya bab akikah. Adakah muk tak ni tu lagu mana dia nak niat akikah kepada anak dia. Misalnya pak tak ada pergi mati, masalah muk niat lagu tu lah. Aku jadikan kambing ini akikah bagi anakku. Ataupun ku jadikan satu bagian daripada lembu ini akikah bagi anakku. Zaman dia kita nak buat akikah pun. Makna kata di dalam tu pun orang panggil masa setengah 7 hari. Ingat mulai ibu bapa, saudara-saudari yang duduk dengar ni. Jadi makna kata hari akikah tu comelnya kita tahnik hari yang ke-7. Lepas daripada beranak bila ambil. Kalau beranak Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dah. Sabtu, Ahad. Ahad tu orang panggil hari yang ke-7. Orang panggil hari sunat kita tahnik dan sunat kita wa'akikah bagi anak kita yang baru lahir. Hari yang ke-8 tu tak sunat, Nabi tak sebut. Mana kata hari yang ke-7. Hari yang 7 itu dikatakan sunat kita saat ni tu apa dia? Yakni kita saat ni buat tahnik.
tahnik tu hamba royak dah semalam tu gapo dia? Yakni kita saat ni tu gapo dia? Yakni bukakan mulut anak kita dengan 3 biji daripada buah tamar. Lepas daripada tu kita saat ni tu mi air Zamzam. Lepas tu orang yang buka tu kita cari orang-orang yang soleh, lagi pula daripada alim ulama, supaya ulama tu berdoa di atas anak kita, dengan doa-doa dia mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala saat ni tu bagikan rahmat kepada budak ni, bagi keberkatan, mudah-mudah ia besar sikit lagi, tak jadi berat lidah dia dan pula mulut dia untuk nak menyebutkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibu bapa, hari yang 7 panggillah orang-orang berkat, mari buka mulut anak kita. Ni kita nak anak kita berjuru. Tapi kita saat ni tu tak ada buat apa saja, tak ada panggil orang mari tahnik, tak ada panggil orang mari buka mulut daripada orang-orang soleh. Ni perlunya kepada kita. Jadi semalam jadi dia mau tanya amalan gapo hak yang paling aula. Ni amo nak masuk sikit-sikit dah masuk capur sikit. Jadi sejarah tu kita baca ada sikit sikit khas sejarah, lepas tu kita royak ni sikit. Kerana malam tu semalam dia mau tanya amalan di 10 awal daripada Zulhijjah tu amalan gapo yang paling comel, amalan gapo yang paling lebih, amalan mana yang kita nak buat. Amalan tu banyak, daripada semaya jemaah, daripada zikir, daripada tu, daripada ni. Tapi amo nak royak daripada monakal, daripada satu kitab ataupun daripada perkataan ulama. Dia kata amalan yang afdal saat ni tu ialah banyak. Dia kata wa fadailu hazal yaum al-azim kasirah. Jadi kita nak kecek hak 10 akhir. Ataupun awal, awal daripada Zulhijjah. Awal Zulhijjah, amalan gapo yang sunnah kita banyak. Amalan gapo kita kena banyak pada 10 awal daripada Zulhijjah. Ni hari yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ni hari dah ni. Zulhijjah daripada al-awashir ataupun al-ashril awail, ataupun min awailil ashri, daripada permulaan 10 daripada bulan Zulhijjah sudah masuk ni hari. Makna ni hari lepas dah kita dah buat amal dah. Kalau kita tak ada ibadat kita rugilah. Kemudian dalam 10 awal ni daripada bulan Zulhijjah, ulama ayat tanah wa yustahabbul iksaru minal a'malis salihah, maka ditutup dipergalakkan kita banyak pada gapo daripada amalan-amalan yang soleh fi hazal yaum, yakni daripada ini hari. Mana kita kata amalan hak yang patut kita saat ni tu kena banyak daripada 10 awal daripada bulan Zulhijjah ni. Dia katanya wa yakunu fi jami'il awqat min awwali dukhuli syahri Zulhijjah ila akhir ayyamit tasyrik, hingga hujung kepada hari tasyrik. Mana masuk pada 1 hari bulan Zulhijjah, 2 hari Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah. Itu mana min awwali dukhuli syahri Zulhijjah ila akhir ayyamit tasyrik, hingga sampai akhir bagi ayyamit tasyrik. Gapo dia? Makna katanya kita sunat gapo ya katanya. Makna kata kita saat ni tu banyakkan daripada amalan-amalan kita. Selepas daripada semaya fardu, kita sunat gapo daripada daripada takbir. Tapi takbir tu golek ke hari malam raya tu ada takbir mah kita, tapi boleh dah kita nak takbir bela-bela. Ketika masuk awal Zulhijjah ataupun kita kata takbir hak mutlak tu boleh kita takbir bela-bela. Adapun takbir mutlak boleh takbir bela-bela dah. Masuklah ni Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Adapun masalah takbir muqayyad, ya takbir itu ya terbahagi dua, ada mutlak, ada muqayyad. Tapi kebanyakan kita bawanya apabila nak takbir tu apabila malam raya tu. Tapi nak yakta amalan hak kita kena banyak daripada 10 awal daripada Zulhijjah. Yang pertama salatin naflin, semaya sunat banyak. Sunat kapit waktu tu semaya semua dah. Qabliyah, ba'diyah, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Lepas pada tu kita semaya tambah pula sunat gapo? Sunat mutlak. Duk saja semaya sunat. Lepas ambil wuduk semaya sunat. Dah banyakkan sunat. Dan kedua sedekah. Dalam pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah ni, makna kita banyak sedekah. Dah sedekah wi banyak. Kita sedekah wi banyak. Lepas pada tu zikir, dan kita zikir wi banyak.
Lagi pula silaturrahim, makna kita hubung silaturrahim. Amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Ni. Jadi amale 45 negara saat ni tu, yakni amale pada awal-awal daripada bulan Zulhijjah. Yang pertama kita banyakkan semaya sunat kita. Sunat kapit waktu tu cerak dah. Semaya Jumaah kita jaga seboleh-boleh kita jaga. Lepas tu semaya sunat daripada sunat kapit waktu qabliyah ba'diyah. Lagi pula sunat gapo lagi? Yakni daripada sunat-sunat mutlak, daripada sunat taubat, daripada istighfar dan amalan yang patut kita saat ni tu. Deh. Gapo dia? Yakni amalan kedua sedekah. Ada sedekah ratik. Ada sedekah ratik. Deh. Ada sedekah ratik. Lepas tu zikrillah dan kita zikir dengan Allah Subhanahu wa taala banyak la ilaha illallah ataupun Allah Allah Allah. Dan pula kalau kita ada putuskan silaturrahim, maka kita hubungkan silaturrahim kita. Dan yang kelima, amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Ayat ni kita banyak gapo? Dah. Yakni kita banyakkan tertengi masa Allah suruhkan dengan kebajikan dan pula kita larangkan daripada kejahatan. Ni orang panggil 10 awal daripada Zulhijjah, yakni kita saat ni tu banyakkan amalan-amal macam ni daripada semaya sunat. Lepas tu jaga semaya awal-awal waktu. Lepas pada tu kita banyak sedekah. Lepas pada tu kita banyak zikir. Dan kita banyak hubung silaturahim satu sama lain. Dan kita banyak suruh orang buat kebajikan. Dan larikan orang daripada kejahatan. Ni 4-5 perkara daripada amalan-amalan hak dikatakan 10 apa? Yakni 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Tu. Hak dia mau tanya malam lah. Amalan gapo babo? Deh. Amalan gapo hak kita kena buat amal hak 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Ialah amalan pertama banyak semaya sunat. Sunat gapo? Sampai semaya kita semaya sunat wudu. Usalli sunnatal wudu rak'ataini. Lepas tu semayakan isyraq, semayakan duha. Masuk waktu zuhur semaya pula qabliyah ba'diyah. Lepas duk saja semaya pula sunat mutlak. Sunat semata sunat ataupun sunat hajat, sunat taubat. Lepas tu kita banyak pula sedekah dan kita banyak pula zikir dan kita banyak pula hubung silaturahim dan banyak pula suruh orang dengan kebajikan dan larikan orang daripada kejahatan. Lepas tu dia mau tanya kita kata masalah hari Arafah, amalan gapo khususi bagi Arafah. Ni mau nak nyata mau nak nyatanya. Dan amalan hari Arafah ni sebab apa hari Arafah saat ni kita duk royak amalan 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Amalan banyak. Yang pertama semai sunat, yang kedua banyak sedekah hati buat apa? Banyak sedekah hati. Kita sedekah hati. Sedekah 10 kod, 20 kod nak tubik rumah sedekah sedekah pada masjid, sedekah pada anak yatim, sedekah pada orang susah. Banyak sedekah di dalam 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Dan kita banyak zikir-zikir. Tasbih, zikir, la ilaha illallah. Gapo ikutlah zikir tu masuk belaka tu. Perkara-perkara yang membawa kita mengingati ke Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ataupun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kata lagi. Dan pula kita hubungkan silaturrahim dan kita saat ni tu gapo dia lagi? Yakni kita saat ni tu menyuruh dengan kebajikan dan lari kejahatan. Kata orang panggil awal daripada 10 gapo? Dikatakan 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Adapun hari ke-9. Hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah ibu apa? Ni hak besar ni, hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Maka kita sini dek jadi belawai. Amun oyanya ada dia mau tanya nak niat lagu mana puasa wanti kau back naik babo. Kita nak niat lagu mana niat saja aku puasa sunat hari Arafah kerana Allah Taala ataupun ku niat kata nak aku puasa hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah kerana Allah. Tu dia mau tanya nak niat macam mana puasa saat ni tu hari ke-9 daripada bulan Arafah. Maka mau nak nyata mudah-mudahnya saja aku puasa hari Arafah kerana Allah. Tak ada apa. Ataupun niatnya saja aku puasa hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Boleh belaka tu. Tapi syarat menjatuhkan niat itu pada waktu malam. Lepas tu amalan di dalam hari Arafah tu iaitu wa fadailu hazal yaumil azim kasirah.
yakni makna hari Arafah saat ni tu dikatakan kelebihan hari Arafah ni sangat-sangat besar di sisi Allah. Sangat-sangat besar. Lagi pula banyak masalah orang panggil apa? Yakni kelebihan dah hari-hari Arafah. Mana? Satunya kelebihan hari Arafah ibu apa? Dengan molek. Saat ni kita royak amalan hak awal-awal daripada bulan Zulhijjah. Maka amalan hak kelebihan di bulan Arafah di hari ke-9. Jadi makna saat ni kita nyata kata awal daripada bulan Zulhijjah amalan kita banyak ialah sunat kita banyak semaya sunat. Satu. Yang kedua sunat kita banyak sedekah. Dan sunat kita zikir. Dan sunat kita saat ni apa? Ditutup oleh syarat galak kita hubung silaturrahim. Yang kelima kita menyuruh dengan kebajikan. Dan kita mengajak orang dengan kebaikan. Dan lari kejahatan. Dan hari ke-9 bulan Arafah ni apa dia? Kelebihan dia satu. Satu kelebihan Arafah ni. Fa yaumu arafata huwa khairun yauma tala'at fihi syamsu. Ni. Jadi hari Arafah ni nak kata selebih-lebih hari. Nak di atas hari dalam setahun. Maka hari Arafah ni lah dikatakan sebaik-baik hari. Hari mana? Ia kata huwa khairu yaumin. Ialah sebaik-baik hari. Sebab hari mana? Tala'at fihi syamsu. Yang ternaiklah oleh matahari. Hari naik matahari kalau kita iktibar dengan hari lah masa setahun tu. Hari Jumaat. Dan pula hari Arafah kita iktibar. Hari kebiasaan. Nak royak kata hari yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semenjak daripada hari Arafah tu ketika matahari naik tu. Itulah dikatakan hari yang paling lebih di sisi Allah. Yakni ketika matahari nak serak tu, maka hari Arafah ni lah dikatakan hari yang paling tinggi. Hari yang paling lebih dan pula paling afdal dan pahala tu banyak di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Id warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kerana datang dan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana? Anna yauma arafata huwa afdalu indallah. Nabi katanya sesungguh hari Arafah tu ialah dikatakan hari selebih-lebih di sisi Allah. Ialah dikatakan hari selebih-lebih di sisi Allah. Sebab tu ketika matahari hari Arafah hari 9 jadi Mekah ni demo duk tanya ni. Amo nak royak sini sikit, nak kupas sini, nak pengelas sini. Demo kata Mekah puasa hari Senin, Arafah. Kita sini puasa hak cula perakat. Perakat tu saat ni tu. Kita tu hari Arafah ialah kena hari Selasa. Kerana bulan dan pula masalah naik bulan saat ni tu, kira kita daripada ahli Mekah dengan kita sini tak serupa. Lepas tu demo kata kok mana kita nak puasa, kok mana nak turut Mekah ke, nak turut kita sini, nak turut cula perakat. Kamu adik ambo nak tanyalah demo duk mana, demo duk Jawi ke, demo duk Mekah. Ni mau nak tanya. Ambo nak tanya orang hak soal tu, bukan kata gapo dak. Banyak persoalan duk telikah nak tahu ni. Apabila jadi Arafah kawan nak turut Mekah weh. Demo ni kata kawan nak turut cula. Lepas tu nak tanya, kata kita duk tanah ni, duk bumi mana? Bumi Jawi ke bumi Mekah? Lepas tu satu lagi nya, kalau kita nak turut masalah hari Arafah saat ni hari ke-9, di padan Arafah saat ni tu ialah kena kepada hari Senin, maka orang saat ni tu tubik gi wukuf di padan Arafah. Hari Senin tu wukuf dah di padan Arafah, kerana 9 tu ya kira hari Senin. Mekah tu kira Senin. Kita sini sebab cula perakat raya hari Rabu. Kerana hari ni hari Kenin. Hari ni hari gawa Sabtu. Esok ni 7. 7 hari Ahad. Makna kata 8 hari Senin kita. Makna 9 tu hari Selasa. Maka setengah tu kawan nak puasa, nak turutkan Mekah. Nak turut Mekah lah. Setengah tu kita cula perakat tu, makna hari ke-9 kita saat ni tu kena ke hari Selasa. Lepas tu kita kena kira lah kita nak turut Mekah tu memel lah. Masalah wukuf tu di hari 9. Hari 9 tu makna tu wukuf di pada Arafah. Pas demo kata kawan nak puasa tu, nak puasa hari ke-9, hak ketika demo wukuf di pada Arafah tu. Hari Senin tu setengah kata. Setengah kata kawan nak wukuf nak puasa tu hari Selasa. Sebab cula perakat raya tu hari Rabu.
Makna hari 9 di sisi kita tu ialah kena kepada hari Selasa. Nah, lepas tu kalau kita tu nak turut Mekah tu, makna kita kena turut semua lah. Dah turut semaya kita dengan Mekah ni, kita semaya Isya pukul 8. Mekah saat ni tu baru asar ya. Baru asar ya. Lepas tu kalau misalnya kita kata kita semaya Zuhur, Mekah tu baru lepas subuh ya. Baru pukul 8, pukul 7 itu semua. Jadi kalau kita nak turut Mekah, orang panggil ini dia kena tengok matlaq syamsi. Kita kena tengok tertengah naik matahari tepat tai kita dan bulan. Ya tak sama tu. Matlaq kita dengan matlaq Mekah ya tak sama. Sebab tu kita orang duduk Jawi, ya kena tengok matlaq di tempat tai kita, tempat naik matahari kita tu, bulan kita tu, ya tak sama dengan matlaq. Sungguh kata matahari tu sebutir tu ya. Gini berapa kita tengok dunia ni sebutir. Amo nak buat banding. Nak we demo pehel sikit ni, nak ibu bapa pehel duk jadi bergaduh semua ni hari ni. Masalah kahwin nak turut Mekah we. Kahwin nak turut Cula, tak ada apalah. Semua tu ada fadilat niat we mulai innamal a'malu binniat. Sesungguh amalan tu sabit dan pakar dia dan sah dan bergantunglah ia bersepakai dengan niat-niat kita. Lepas tu masalah tempat kita ni, kita tahu dunia ni ya bulat. Dunia ni bulat kata setengah sepotlah ya, kata setengah bulat tinggi tu. Kemudian kalau kita kira kita ni duk bawah ni. Dunia ni kita duk patak kita lah ni. Kemudian matahari kalau kira mari suluh ya tubik lebar mi siapa kita tu. Lepas tu matahari duk nak serak siapa tengah dunia. Tengah dunia tu baru Syarqil Awsat situ baru Mekah. Bonai gi siapa jatuh lebar. Hak nung Amerika. Bermakna katanya matahari tu siapa kita dulu. Kalau kira di segi masa, siapa kita dulu, pas masa pun derah kita. Sebab apa? Matahari naik siapa kita. Sebab tu je kita dengan Mekah dia tekah 4 je. Yang matahari nak langsung ke apa? Lepas kita, langkah kita dah 4 je. Baru matahari nak siapa sekerat langit tu, matahari saat ni tu 4 je dah tekah orang panggil. Kalau di segi je kita dengan Mekah tu dia tekah dah 4 je. Kerana matahari tu lalu kot kita dulu. Lalu kok bombing kita dulu. Sebab tu matlaq kita dengan matlaq bagi Mekah ya tak sama. Tempat naik matahari, depan kita dengan tempat Mekah. Matahari sebutir tu ya, tapi tempat naik dia tu. Naik dia naik kok kita dulu. Naik pak kita. Lepas dah 4 je 5 je. Baru sampai ke Mekah. Lepas tu kita nak turut Mekah kok mananya? Kita turut tempat teh kita lah. Turut Cula Prakat tu lah. Cula kata hari Selasa. Kita saat ni tu Pok Garah dikatakan hari Arafah. Hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Lepas tu dia mau kata dek nunggu hukum marang kita. Tak apa. Hak tu kita serah kepada Allah Ta'ala lah. Tu hewi tu pahala kita tu. Kalau kita niat nak puasa hari Arafah. Kerana tempat demo tu hari Senin dah. Tempat kita ni hari Selasa. Kira anak bulan dan pula matahari tu. Kamar ni maksudnya kita nak buat amal. Kita nak buat amal. Tak usah duk gaduh lah. Orang panggil benda khamih. Supaya orang Arab tu benda halus-halus jadi besar. Benda khilafiyat duk jadi geger. Tak ada pasal tu. Makna kata kita ambil tujuan kita nak buat amalan. Dan ibu bapa kita nak beramal. Kita buat. Kita buat amal. Kita buat amal ikhlas dengan Allah. Lepas tu masalah khilafiyah tu. Masalah duk selisih tu. Demo ni nak puasa senang, demo puasa Selasa. Niat we molek. Kalau puasa senang nak mengikut engkau. Lagi lah niat tak aku puasa nah hari Arafah. Pas kita hari Selasa. Kita hari Selasa jatuh hari 9 tu hari Selasa. Aku puasa hari 9 daripada bulan Zulhijjah. Kalau kita niat molek, kita niat comel, insya-Allah Allah Taala wilah pahala kita hari Arafah tu. Kita tak ada kena kira lah. Sebab hisab itu, hitung itu di sisi Allah. Tuhan yang baginya, bukan kita. Satunya hari Arafah ni dikatakan sebaik-baik hari yang naik matahari. Matahari naik saat itu, di hari itulah orang panggil hari yang paling baik. Dan sebaik-baik hari itu, orang panggil hari yang ternaiklah padanya pada hari oleh matahari. Nak royak hari hak naik matahari yang paling baik sekali ialah hari Arafah. Kerana hari itu doa diterima, doa diistijabah, doa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana apa ni? Ya royaknya wazalika fil hadis allazi rawahu Jabir radhiyallahu anhu an Habibillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada satu hadis daripada Jabir.
Daripada Jabir, dia katanya hadis daripada Jabir, dia katanya yang dia saat itu nakal daripada Nabi SAW, an Habibillahi Muhammad SAW, dia kata ma min yaumin afdala indallah min yaumi arafata yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama' fayaqul unzuru ila ibadi ja'uni sya'than ghabara dhahina ja'u min kulli fajjin amiqa yarjuna rahmati walam yarau adhabi falam yara yawman aksar itqan minan nar min yaumi arafata. Ini kelebih kedua. Lebih yang pertama sebab hari Arafah lebih berapa? Nah, tu hak model mau jawab ibu bapa. Lepas tu kalau tak ada tu harap kemaaf lah, ada mau komen tu deh. Kita harap kemaaf lah. Jadi masalah saat ni kita tak usah duk bubuk banyak ibu bapa mau nak gaya dah. Kalau kita nak beramal, kita beramal lah. Kita tak usah duk cari masalah hok duk jadi selisih banyak tu. Kalau kita duk cari selisih banyak, kita nak buat amal tak boleh. Pada duk balah dengan buku tu, tak ada buat amal. Sebab khilafiyah, sebab tu orang panggil khilaful ummah rahmatun. Ialah khilaf bagi umat, bagi ulama-ulama, itu jadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi kita. Kita pakai, nak pakai hak mana? Masalah demo kata tu, kita tengoklah lagu mana tuk guru tempat kita pakai lagu mana. Ini kita kena perlu kepada ulama. Kita kena tengok kepada ulama. Kita kena tengok petua daripada ulama. Lepas tu orang kena kepada ulama. Allahu Akbar, besar sangat. Kita duk tak payah duk menetai ulama, duk kata ulama. Pak ulama Nabi katanya, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjana faqalu manhum. Faqalu man hum ya Rasulullah. Faqal katanya Rasulullah ta'ala. Man kana fi qalbihi hubbul ulama misqala zarrah. Ni kita nak royak kata orang yang ada kasih ke ulama. Kasih mana? Nabi kata setengah daripada manusia dapat masuk syurga Allah Ta'ala tak ada kena soal banyak. Maka sahabat tanya siapa dia Rasulullah orang tu. Maka Rasulullah pun jawab, man kana fi qalbihi hubbul ulama. Orang yang ada dalam hati kasih ke ulama. Ada kasih ke ulama. Bagi kita dengarlah perkataan ulama royak tempat kita. Ni gitu ulama gini ulama. Demo duk kata ulama gitu ulama gini tu. Demo ada gopo dia. Lepas tu kita duk cakap duk kaca duk balah kaca duk kelahi tu. Ulama ni warasatul anbiya. Orang yang makan pesaka Nabi. Orang makan pesaka Nabi, makna orang ni lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mari dengarlah, kita pakat beramal. Bukan kita dengar ni untuk nak berkelahi. Dan kita dengar ni untuk nak menetek. Kita dengar ni untuk nak balah batas. Dah. Kita mari kepada ibu bapa, mari dengar wi molek, kita buka mata hati kita molek, buka telinga kita molek, buka mata kita molek. InsyaAllah kita pakat beramal. Kenapa boleh kata hari Arafah ni lebih? Yang pertama hari tu matahari naik tu. Hari itulah dikata matahari naik. Hak selebih-lebih sekali dalam masa setahun, masa hari Arafah. Hari Arafah tu lah dikatakan hari matahari naik tu. Hari yang paling lebih matahari naik tu ialah hari itulah. Matahari naik hari lain pun comel molek. Tapi nak kata hari yang paling lebih matahari naik ialah hari Arafah. Dan Nabi sebeda lagi kata ma min yaumi Arafah, ya ma min yaumin, tidak ada daripada satu hari afdala indallah, yang selebih-lebih di sisi Allah, min yaumi arafata, daripada hari Arafah. Tak ada hari yang paling lebih di sisi Allah lebih daripada hari Arafah. Kenapa? Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, turunlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun Allah Ta'ala. Turun tabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, turun Allah tabaraka ta'ala ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Jangan duk pahal turun betul-betul tu, tak apalah.
Kita tak say bahas banyak tu apa demo dak percaya tak say lah. Nah, jadi Allah Taala turun tu makna rahmat Allah Taala turun mari kepada langit dunia fayubahi, maka bermegah-megah Allah Taala bi ahlil ardi, dengan ahli bumi. Tuhan bermegah ahlas sama, akan ahli langit. Maka Tuhan turun mari kepada langit dunia, maka Tuhan tu bermegah-megah dengan ahli bumi, akan ahli langit. Hei, tengok ni malaikat-malaikat. Hei, ahli langit, daripada kerajaan langit, mu tengok no. Tengok hamba-hamba aku no, daripada ahli bumi no. Tuhan kata nah, fayaqul, maka firman Allah Taala kata, unzuru, tengoklah oleh kamu. Hei ahlus sama, hei fak-fak ahli langit, daripada kerajaan langit, daripada para malaikat, mu tengok. Unzuru, tiliklah oleh kamu dan memandang oleh kamu ila ibadi, kepada hamba-Ku di bumi. Tengok hamba-hamba-Ku di bumi duduk di pada Arafah, hari Arafah, duduk talbiyah lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duduk teriak tu teriak gila, duduk menangis tu menangis lah, duduk berdoa tu berdoa lah, duduk istighfar pun istighfar lah, duduk menajak. Tengok ahli langit kepada hamba-hamba-Ku di bumi Tuhan kata dan Tuhan permit kepada ahli langit, Tuhan nak bermegah-megah dengan hari Arafah daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Ja'uni, datang mereka itu akan daku, Tuhan kata sya'than ghabara, dengan keadaan berkabut mereka itu, lagi pula gelomok mereka itu di pada Arafah tu bermacam tengok orang ramai kan, berjalan yak berkabut, gapo itu ni yak bertokor, apa itu ni macam-macam lah, bersumak-sumak tika tu. Nak ayat atas demo tu datang apa? Datang akan daku dengan keadaan berkelai kabut, lagi pula orang panggil berkabut lah, hamun mung gitu kereta kok ni, lagi pula orang ni berjalan ni berkabut ketika tu, tapi datang apa? Kacau juga nak datang pada aku, nak beribadat pada aku, nak taat kepada aku, lagi pula datang berkabut berkelai saat ni. Jauh datang mereka itu min kulli fajjin amik, daripada tiap-tiap pelosok dunia, mari cari aku. Mari sebelah naik, mari sebelah hulu, mari sebelah hilir, mari sebelah jatuh, mari bucu tu, mari bucu ni, mari buat apa? Mari cari aku. Hei malaikat, hei ahli langit, mari nak beribadat pada aku, mari nak bertaat pada aku. Ni, fok-fok ni mari semua. Lepas tu kita duduk di Jawi, hak tak ada pergi ke Mekah, maka buat amal lah. Banyak semaya sunat, banyak ke sedekah, banyak ke zikir, banyak ke hubung silaturahim, banyak kalah masalah daripada istighfar, banyak kalah menyuruh dengan kebaikan dan kebajikan. Ini yang Allah Ta'ala bermegah-megah dengan ahli langit. Kata ni, tengok hamba-Ku datang ni dengan keadaan berkabut, keadaan berkelai, keadaan gitu tanah. Masalah dia lah. Daripada Arafah orang ramai begitu gini, bersumak, berdesak, panas, politik, bermacam. Tapi sanggupnya daripada setiap bucu dunia, mari cari Allah untuk talbiyah dengan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari duduk sini, yarjuna rahmati, harap mereka itu akan rahmat aku dan kasihaniku dan kesiabelah aku terhadapnya. Walam yarau, dan tidak tilik mereka itu, tak padang mereka itu azabi, akan azabku. Tidak nampak mereka itu akan azabku. Falam yara yauman, maka Nabi takut tidak tilikkan satu hari, aksara, yang terlebih banyak, itqan minan nar, yakni hamba-hamba Allah dapat merdeka daripada api neraka, min yaumi arafata, daripada hari Arafah. Ini nak ayat tu kemegahan Allah Ta'ala sedikit bermegah dengan hari Arafah. Sebab itulah yang pertama sekali, kelebih hari Arafah, yakni selebih-lebih hari di sisi Allah. Dan hari ini juga Allah Ta'ala bermegah-megah dengan ahli langit, dengan sebab apa? Yakni sebab Allah Ta'ala suka sangat hamba yang ada di Mekah daripada Al-Hujjat, yang beribadat kepada Allah dengan keadaan berkelai kabut, dengan berdebu, dengan berkabut, dengan berdesak. Dan kita hamba-hamba yang ada di tanah air, di Jawi ini, duk sedekah, duk zikir, duk buat amal, Allah Ta'ala siapa dia menunjuk kepada ahli-ahli ni, tengok hamba aku.
Yang kedua, kelebihan hari Arafah. Yang pertama tu kelebihan Arafah, kerana hari Arafah, hari matahari naik tu, hari itulah hak matahari naik, hak paling lebih sekali. Satu. Yang kedua, kelebihan hari Arafah, Yaumu ikmaliddin wa itmamuddin, hari kesempurnaan agama. Jadi Nabi saat ni duduk dakwah Mekah 13 tahun. Nabi dakwahkan di kota Madinah 10 tahun. Campur semua jadi 23 tahun. Berapa? Thalasan wa ishrin nasana. Yakni 23 tahun Nabi pendakwah. Nabi seru dan mengajak manusia pergi kepada Allah dan lari daripada syirik, lari daripada orang panggil harap kepada lain pada Allah. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun dan pula Nabi dakwahkan di kota Madinah 10 tahun. Jadi 23 tahun. Maka hari Arafah ni juga dikatakan Yaumaddin. Wa yang apa? Yauma ikmaliddin. Hari dikatakan sempurnaan agama dan pula diitmamkan oleh Allah akan agamanya. Ala hazil ummah, di atas ini ummah. Pana dalil kata hari ni. Hari dikatakan gawa? Hari dikatakan sempurnaan agama saat ni tu. Mana dalil? Liqaulihi ta'ala ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Bila Tuhan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ha ni ayat ni. Bila ni berlaku ni ayat ni, dan Tuhan cerita dan Tuhan royak kepada Nabi dan Tuhan wahyu pada Nabi ketika Nabi saat ni mari gawa hijrah daripada Mekah mari duduk Madinah sudah hampir-hampir dan dah 9 tahun. Kemudian hari tahun yang 9 yang ke-8 Nabi turun mari daripada Madinah, mari beribu-ribu berpuluh ribu mari ke Mekah untuk nak Fathu Makkah Al-A'zam, nak membukakan Mekah yang paling besar. Maka pada hari ini juga Nabi sudah bukakan Mekah siap. Pada tahun ini juga Nabi nak buat haji. Apabila Nabi buat haji pada hari ke-9 Hajjatil Wada, hari Nabi nak selamat tinggalkan Mekah, tak kelik dah pada Mekah. Hari ni juga hari buka Mekah ni juga Nabi ada baca khutbah di gawa, khutbah Hajjatil Wada. Orang panggil khutbah untuk selamat tinggal Mekah. Pada hari inilah ayat tu mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ni Tuhan kata pada hari ni, hari Arafah ni, akmaltu lakum dinakum, aku sudah sempurna bagi kamu hi orang-orang beriman, dinakum akan agama kamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurna ke atas kamu akan nikmatku, wa raditu lakumul islam madinah, dan Tuhan aku reda bagi kamu Islam itulah agama kamu. Nak royak kata hari Arafah sebab apa lebih? Sebab hari ni dikata hari kesempurnaan agama. Sempurnaan Islam, kamu agama yang sempurna dan disempurna semenjak daripada Nabi dakwah Mekah 13 tahun dan berhijrah pergi pada Madinah 10 tahun. Ini dikatakan hari kesempurnaan. Sebab tu Arafah dikatakan setinggi-tinggi hari, selebih-lebih hari di dalam masa setahun ialah Yaumu Arafata, hari kesempurnaan agama. Dan pula hari ini juga hari yang Allah Ta'ala turun daripada langit dunia, maka bermegah-megah dengan ahli langit. Ni mu tengok hamba-hamba aku ni. Dah. Dan pula kita kata amalan bagi orang-orang yang tiganya, hari Arafah ni juga Yaumu'idin di ahdil Islam, yakni dikatakan hari raya bagi orang-orang Islam. Makna tu hari ni hari raya, raya yang besar daripada Arafah. Orang berjuta-juta ramanya situ pakak berdoa, duk tah batu, duk tah bukit, duk celah batu, celah bukit, bermacam-macam. Ramai sangatnya ria hatinya dengan hari Arafah daripada Arafah. Kita dak dijawi ria hati dengan berpuasa. Esok kita nak raya dah kan? Tu. Maka amalan yang paling molek sekali. Ni mana orang amalan paling molek. Sebab lebih hari Arafah mau pergi, amo kuti dan amal pungut daripada setengah-setengah kita ataupun setengah perkataan. Yang pertama hari Arafah sebab apa dia lebih? Yakni sebab dia tu hari yang naik matahari pada hari tu, hari yang paling lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini juga Allah Taala bermegah-megah dengan ahli langit suruh tengok pada ahli bumi daripada amalan dan ibadahnya. Yang kedua, kelebihan hari Arafah yakni kesempurnaan agama pada hari Arafah. Dan pula yang ketiga dikatakan hari raya bagi apa dia? Yakni bagi
orang-orang Islam. Dan amalan yang paling lebih bagi orang buat haji, dan kita duk jawi pun samalah, paling lebih daripada masyru' lil haji an yulabbiya min ihramihi ila an yarmiya jumratul aqabah wa afdalul a'mal. Ada selebih-lebihnya bagi kita orang duk jawi, dan pula kita tu orang yang tak ada pergi buat haji. Orang buat haji tu hak yang patut dan pula disyaratkan oleh Allah, gapo dia kena banyak talbiyah. Talbiyah kita baca saat ni lah, labbaik Allahumma labbaik, aku taat selepas taat, aku mendirikan kerjakan ibadat selepas kerja ibadat, lepas doa. Tu mana tak? Labbaik kalau apa makna labbaik kalau? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makna apa labbaik Allah? Aku taat selepas taat, aku taatan ba'da taatin wa ibadatan ba'da ibadatin. Makna kata kalau orang duduk Mekah daripada Arafah, lepas pada berdoa, lepas istighfar, lepas zikir, lepas baca Quran, makna taatan ba'da taatin wa ibadatan ba'da ibadatin. Lepas tu bagi kita duduk rumah di Jawi ni pula, lepas ibadat, lepas sunat, lepas sunat, lepas pada baca Quran, baca Quran, lepas pada amalan tu, makna taatan ba'da taatin. Tapi amalan yang paling afdal bagi kita semua ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumituhu ala kulli syai'in qadir. Ni amalan yang paling lebih di hari Arafah. Sama ada orang duduk di Mekah, sama ada kita duduk di tanah air, di Jawi ni tak ada pergi ke Mekah, bacalah doa ni ataupun daripada zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ni orang panggil yang waris daripada Nabi. Sebab tu amalan. Sebab tu Nabi royak. Nabi royak tak amalan ni khasnya untuk sini. Sini kena banyak baca ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumituhu ala kulli syai'in qadir. Ni amalan pada hari Arafah, hari yang 9 daripada bulan Zulhijjah, kita kena banyak amalan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hak mondok bani supaya kita tak malas 10 akhir. Min awakhiri al-ashri min Ramadan, daripada akhir 10, daripada 10 akhir daripada Ramadan, minal ashri al-awakhir min Ramadan, daripada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Gapo nak banyak doa? Hak Nabi royak dan waris pada hadis, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Masalah tu. Tu orang panggil di dalam 10 akhir daripada Ramadan, kerana tunggukan Lailatul Qadar, yakni banyak kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Adapun pada hari Arafah, kita baca hak ni banyak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Lepas tu ya katanya Nabi sebenarnya, walaqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna saumahu yukaffiru sanah allati qabla wallati ba'da. Fa fi sahih Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguh mencerita Nabi puasa di dalam bulan Arafah ni. Kita puasa hari Arafah ni, yukaffiru sanah allati qabla, yakni dengan kita puasa sunat hari Arafah, hari ke-9. Tak kira lah puasa hari Senin ke, kita puasakan hari Selasa, kita sini kita bakal Selasa, kita puasa Selasa kerana hari ke-9. Nabi kata dapat kafarah, dapat mengampung dosa setahun hak telah lalu. Wallati ba'dah, dan ampunkan dosa setahun hak kamar dia. Jadi siapa dia yang beramal puasa sunat hari Arafah sehari ya, hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala ibu bapa ampunkan dosa dia hak setahun telah lalu. Makna kata tahun lepas hak kita lepas daripada dosa kita ngopak ke orang, dosa kita deki ke orang, dosa kita tak puas hati dengan orang, dosa kita saat ni celah orang, dosa kita tinggal semai masalah tu. Dosa yang tahun telah lalu, Tuhan ampun dengan kita puasakan hari Arafah dan hari ke-9. Dan pula dosa lagi ke atas setahun,
Makna kata Tuhan saat ni tu ampun belah-belah dah. Sebab sabit pada hadis Muslim daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu qal, sebeda Nabi sebeda gana, siyamu arafata, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'alallahi. Dah bermula puasa hari Arafah, Nabi kata, ahtasibu, aku mengira-ngira ke atas Allah, yakni aku duk kira dan aku hitung ke atas Allah, ayyukaffiras sanata allati qablah, dosa mengampung dan kafarah Allah akan dosa seorang hamba yang telah lalu setahun dah. Dosa ya setahun lepas dah, maka Tuhan ampun semua. Dan dosa nak jumpa lagi kan datang, dah lagi kan datang. Ning kita duduk dalam bulan Zulhijjah. Makna kata tahun lepas dah setahun tu, Tuhan ampun dah dosa kita. Lepas tu nak jumpa tahun lepas pula hari Arafah, maka Tuhan ampun dah belah-belah. Ini besar ibu bapa. Kita pakat puasa belakang hari Selasa ni. Dah pakat puasa belaka. Mudah-mudah dosa kita yang telah lalu dah setahun, maka Tuhan ampun semua. Tuhan kafarah semua. Tuhan ampun semua. Lepas tu dosa lagi kan datang pun Tuhan ampun. Banyaklah kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Salam babo raupin pu ying yu che nam lama ko mai miแต่รู้สึกนะขยันya kamu kayan dah ya an Quran ya an doa la witi la wirik และแล้วร่างกายไม่ใส่เสื้อใส่แต่ผ้าคลุมใส่แต่ผ้าถุงก็อยากทราบว่าอยากทราบหุกุมอย่างไรและได้หรือไม่ Jadi dia mau tanya, katanya salam babo daripada Allah ko pini, dia kata salam babo rapin puying you cei duk sajalah. Rapin puying you cei duk saja kat dalam rumah lah. Duk ke dapur. Lepas tu 6 lama kau mai mi asmaya pun tak ada. Terus sekayang tapi berasa tergajing lah. Yaan doa lek wirid nak baca lah doa nak baca wirid. Nah และแล้วร่างกายไม่ใส่เสื้อ tubuh badan tak ada pakai masalah. Nah baju putih ni tapi pakailah kain. Kalau tak pakai kain telanjang lah kita tahu. Dah tak ada pakai baju tapi pakailah kita tahu patung yakni pakai sarung. Dah patu ya sabwa hukum yang rai let dai rumai boleh ke tak leh. Masalah tu tak ada gapo dah. Jadi masalah kita duduk dalam rumah bagi orang Tino. Dah. Jadi orang Tino kita duduk dalam rumah duduk saja-saja. Lepas tu berasa dah gajing. Dah. Lepas tu air maya pun tak ada, ais maya pun tak ada, lepas tu tuai pun tak ada pakai dah, tak ada pakai baju tapi pakailah kain sarung. Nah. Lepas tu kita duduk sore tak ada apa lah, tak kelubung pun tak ada apa. Kalau kita duduk dengan mahram kita, adakah ketika ni boleh kita nak zikir, dan boleh kita nak wirid? Tak ada bermasalah. Kalau rajin tak ada apa. Sebab Tuhan kata uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tuhan kata mu ingat ke Allah sama ada kamu tu berdiri, sama ada kamu tu duduk, sama ada kamu tu duduk menyengai. Tak kira lah. Asal katanya kamu tu nak mengingati Tuhan. Tujuan nak ingat ke Allah. Sama ada kita pakaikan sarung saja gatina tapi kelubung tak ada pakai, duduk dalam rumah lah, duduk luar tak leh, duduk dalam rumah. Apa tu wasa rajin weh, asmaya pun tak ada tapi wasa nak bacalah wirid hak kita ayat saat ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir, ataupun wirid-wirid yang lain, ataupun doa-doa. Doa mana-mana ikutlah. Dah. Allahumma hdini ilal khair, Allahumma hdini ilal khair, Allahumma hdini ila siratir rizki. Masalah kita kata rajin weh nak baca zikir, rajin weh nak baca doa, tak ada salah, tak ada asmaya pun tak apa. Nah, tapi comelnya kita ambil asmaya nah. Comel ambil asmaya. Kerana Nabi kata asmaya tu dapat mengampunkan dosa kita juga.
Tapi kalau kita tak semai asmaya, adakah boleh? Jawab kata boleh. Tak ada jadi masalah. Kata jual Allah, maksud Allah suruh kita mengingati kepada dia. Tak sama ada ketika kita berdiri, sama ada ketika kita duduk, sama ada ketika kita menyengai, sama ada ketika kita tidur. Muhim Allah, tujuan Allah suruh kita mengingat kepadanya. Tak ada jadi masalah kita saat itu. Nak berzikir tu keadaan belagana, asmaya tak ada, itu boleh. Dengan kata kita duduk saja-saja oleh umur, berasa nak baca doa. Bila-bila duduk menyapuh doa, bila menyapuh duduk baca wirid dah. Lepas tu dia mau tanyanya, tak poso rembuan tineng teng. Kau cak ni apa? Cak niat Tengkau Cak niat baik naik nak puasa remanti dan puasa hati hari tamu siapa wati kau. Jadi kalau dia katanya cak puasa remanti dan tengkau cak niat baik naik, niat bagaimana? Hari puasa hari pertama saja aku puasa bulan Zulhijjah. Tak ada apa. Saja aku puasa sunat bulan Zulhijjah. Tak ada apa dah. Ataupun nak sebut saja aku puasa 1 hari bulan Zulhijjah. Tak ada masalah. Tu herti belaka. Kalau kita niat saja aku puasa bulan Zulhijjah kerana Allah. Saja aku puasa bulan Zulhijjah kerana Allah. Ataupun kita niat tak saja aku puasa 1 hari bulan Zulhijjah, 2 hari Zulhijjah. Tak sebut pun tak ada apa. Saja aku puasa sunat bulan Zulhijjah. Ataupun aku puasa Zulhijjah, aku puasa 1 hari Zulhijjah, ataupun hari kedua aku puasa hari kedua daripada bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Ataupun aku puasa bulan Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau masa dia, kalau kita puasa hari ke-9 tu kita niat saja aku puasa hari ke-9. Ataupun aku puasa daripada bulan Negara. Aku puasa hari Arafah. Kalau nak niat masalah hari 1 hari bulan, 1 hari bulan. Ataupun tak sibuk, tak ada apa. Puasa saja aku puasa bulan Zulhijjah kerana Allah. Tak sibuk 1 hari bulan pun tak ada apa. Nak buh pun tak ada apa. Tapi di Arafah ni kita sebut lah. Nak wih nyata, nak wih beza tu. Kama dia tak ada apa saja aku puasa 1 hari bulan Zulhijjah kerana Allah. Tak ada bersunat pun tak ada apa. Sah niat kita tu. Tu dia. Dia tanya, Assalamualaikum Babo, masalah daging gerbeh. Kau mana daging gerbeh ni weh? Dia mau nak kau mana daging gerbeh? Kata masalahnya daging gerbeh kau mana ni? Jadi tak suk ni masalah demo ni. Wajib kita sedekah dan kepada siapa yang afdal kita sedekah dan sekadar mana kita kena sedekah. Jadi dia tanya daging gerbeh. Assalamualaikum Babo, dia kata masalah daging kurban adakah wajib kita sedekah? Hak ni di dalam masalah hukum tu makna kata daging gerbang tu pasti kita kena sedekah. Makna kata kepada kita tu cobek mik sikit ya. Misalnya kita gerbang tu 1 begi yakni daging tu boleh kita tahu 10 kilo. Kemudian kita sedekah demo tinggal kita 1 kilo 2 kilo kerana kita cobek mik sikit kerana nak kecakkan daging ibadah untuk nak berkat kita dan anak-anak kita. Maka tu wajib kita sedekah semua. Kamu dia mau tanyanya sedekah tu kepada siapa dia? Sedekah tu hak paling molek sekali sedekah pada siapa dia? Yakni hak paling molek sekali kita sedekah kepada fakir miskin, kepada fuqara. Kerana demo-demo tak Allah duk tunggu pia tiang gerbang ni, pia tiang buat gerbang ni. Lepas tu kita orang yang ada duit sikit, maka kita ambilkan daging ni bagi 1/2 kilo ke ataupun kita tahu 1/2 kilo kita bagi pak, maka kita tahu lah kampung kita ni fakir miskin ada. Ni fakir, ni miskin, ni orang susah. Maka kita ambil daging tu, kita bagi-bagi boleh sikit. Maka kita bagi kepada fuqara. Maka fuqara dan fakir miskin, dia tengok kita daging dia saat ni 1/2 kilo ataupun tak sampai 1/2 kilo. Dia sangat-sangat suka hati. Dia sangat-sangat gembira hati dengan sebab kita saat ni tu sedekah kepada dia. Sebab dia tanya wajib sedekah. Tapi sunat kita taruh bagi kita sedikit, boleh 1 kilo ke, kerana nak kecak kemanisan dan nikmat daripada daging gerbang supaya kita boleh makan dan anak-anak kita pun dapat makan berkat dengan daging ibadat ni untuk kita dan anak-anak kita.
Dah. Itunya lebih kurang masalah kepada siapa dia afdal, yakni kepada mana? Kepada fakir dan miskin. Hak tu dikatakan paling afdal kita sedekah. Patut sekadar nak sedekah banyak. Tinggal kita sikit ni. Tinggal kita tu sikit ya. Dah. Habis kat tu dah. Alhamdulillah nah. Lebih kurang insya-Allah nah. Daging gerbel tu dia kata lagi kita jawab salam. Kosok nasab tam noi nah. กรณีที่เรามาประจำเดือนแต่เราเป็นครูสอนกุรอานเด็กๆลิมapa ni lim iqra lim iqra lim iqra อยากทราบว่าเราสามารถสอนได้ไหม Jadi masalah dia ni jadi kru ataupun jadi guru, jadi ustazah duk mengajarkan qiraati. Nah, sebab dia kata salam baba kho sop tham noi nah. กรณีที่เรามาประจำเดือน kita mari he. Kita kata no mari he lah. Kalau kata no tak mari he tu pelik lah tu. แต่เราเป็นครูสอนกุรอานเด็กๆลิมอิกเราะห์นะอยากทราบว่าเราsama sonได้ไหม boleh ke tak kita nak mengajar. Jadi masalah kita ni kalau kita dah kalau dalam Syafi'i kita tak boleh. Nah masalah kita apabila mari hai kalau kelimah tu kelimah Quran, kalau kelimah saat ni tu kelimah Quran. Ada ayat Quran. Makna kata orang hai tu tak boleh sama sekali dia nak bacakan Quran. Kalau kita mari kepada mazhab Imam Syafi'i kita. Nah, tapi ada kaul lain daripada mazhab Syafi'i kita. Apabila seorang ini dia duk mengajarkan Quran ataupun dia tu hafizah Al-Quran. Dia tu hafalkan Quran dan pula dia saat ni tu orang duk mengajar Quran. Dah. Kemudian kalau dia tak mengajar budak tu jahil. Kemudian dia nak mengajar budak nak hilang daripada kejahilan. Ataupun dia tu hafizah Al-Quran. Orang tina hafal Quran. Jadi makna kalau masa dia uzur, masa dia marihai. Tapi kalau dia tak baca Quran, dia lupa Quran dia. Hak ni lagu mana? Ada jawab daripada perkataan daripada Imam Malik. Dia kata bagi orang tino yang duk mengajar Quran dan orang tino hafizah Quran, maka harus bagi dia tu baca Quran supaya tak sewi Quran dia tu lupa. Dah. Adapun daripada jalan ni hak Imam Syafi'i kita tu tak ada. Tu kena bercerak molek nah. Kalau kita nak mengajar kita kena taklid kepada mazhab bagi Imam Malikin nah, kepada Al-Imam Malik. Imam Malik tu ada perkataan dia yang kata boleh orang tina hak duk mengajar Quran ataupun hafizah Quran supaya nak jaga Quran tak sewi lupa, itu boleh. Nah, boleh. Bagi ustazah hak duk mengajar qiraati, kita saat ni tu supaya nak budak kalau kita tak ngajar budak tu duduk dalam kejahilan Quran, maka kita niat baik kita taklid kepada mazhab dan perkataan Imam Malik, boleh bagi orang ngajar tu nak mengajarkan Quran supaya nak budak tu lepas daripada kejahilan. Nah, dah sekadar tu dulu. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita minta lah qadar ni dulu malam ni. InsyaAllah kita akan bersama semula. Nah, you praktik tajak puasa na Arafah wan naikrab. Puasa hari Selasa. Nah, hari Selasa kita puasa royak dah saat ni. Nah, cuklah perakat tu kita mengikut bagi. Nah, hak cuklah royak saat ni tu. Sekat tu dulu. Apabila kalau ada silap dan salah dah, ibu bapa kita minta harap kemaafan. Nah. Minta kemaafan. Nah. Kita harap kemaafan dah kalau ada jawapan tu silap dan salah, kalau tak jadi cerak gapo itining, amba harap kemaafan banyak-banyak kerana amba tu bukan daripada orang alim, amba ni sekadar orang nak muzakarah. Patu kita tanyalah tok guru yang ada di tepi-tepi rumah kita, kalau kita tak nyata dah kita tanya, patu kita royak sekadar mana amba boleh royak. Patu kalau rasa tak betul sangat tu kita dah jadi dia mau tanya soal lagi, tak puasa wancan niat baik naik nah. Niat baik naik bapa puasa wancan, puasa hari Arafah. Patut lu niat hari Selasa, puasa hari 9. Tak masalah. Hari wancan tu hari Arafah. Dia mau duk wukuf pada Arafah niat agana. Niat saja aku puasa hari Arafah.
Lepas tu kalau hari ke-9 kita atas hari Selasa, aku niat puasa saja aku puasa hari ke-9. Gitulah lebih kurangnya. InsyaAllah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Sekadar tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.